Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama dan amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu, berikan kepada kita iman dan Islam yang terus meningkat dan tidak pernah berkurangan hingga akhir hayat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan mengangkat wabak pandemik COVID-19 daripada tempat kita dan negeri-negeri umat Islam lainnya dan seluruh umat manusia secara amnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita boleh berjumpa semula di dalam ceramah dan kuliah maghrib secara fizikal lagi. Selepas sekian lama kita terpaksa menangguhkan setiap perjumpaan fizikal kita, sama ada di dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang lain, untuk memutuskan rangkaian penyebaran COVID-19 di kalangan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak ini dengan sepenuhnya daripada tempat kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan keadaan kita seperti mana sebelumnya. Kita boleh bebas untuk pergi ke mana-mana seperti mana yang kita kehendaki. Kita bebas untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid dan di tempat-tempat suci lainnya, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Kita dah lama kita nak pergi ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, betul tak? Dan juga berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin agar semua kembali normal seperti mana sedia kala. Dan dengan demikian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan nikmat ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat penyakit ini sepenuhnya daripada tempat kita dan daripada seluruh dunia. Dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita daripada sebarang penyakit yang menjejaskan kesehatan mereka dan menghalang mereka daripada semua aktiviti yang bermanfaat bagi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di dalam suasana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam suasana merayakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam suasana mengingati baginda. Dan saya yakin ramai di luar sana, sama ada di dalam masjid ini ataupun di dalam media-media sosial, ceramah-ceramah agama di TV, radio dan lain-lain sebagainya, yang masih membincangkan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh meniru baginda? Bagaimana kita boleh mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita? Nah, dalam rangka mengingati baginda dan juga dalam rangka menyebutkan kelebihan-kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini saya juga ingin berbincang tentang baginda Nabi, menerusi bacaan beberapa hadis-hadis baginda yang berkaitan dengan kelebihan yang Allah bagi kepada baginda nanti di akhirat kelak. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan makhluk Allah yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin wajib, menjadi salah satu kewajiban kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menghargai dan menghormati baginda. Justru Imam Asy-Syafi'i, saya ingat dalam beberapa kuliah yang dulu sebelum kita bercuti, saya pun pernah menyebutkan di dalam majlis ni ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan kita wajib menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan. Kita tak boleh menyebut nama baginda Nabi macam kita sebut nama kawan kita saja. Ya kan? Dan saya yakin kita selalu menyebut nama baginda dengan gelaran yang Allah berikan kepada baginda.
Tak ada orang umat baginda Nabi yang tergamak mengatakan Muhammad saja. Taklah. Betul tak tuan-tuan? Kalau orang barat mungkinlah menulis tentang baginda Nabi, menulis berkenaan dengan sirah baginda Nabi atau sejarah biografi baginda Nabi, mereka senang saja sebut Muhammad macam ni, Muhammad buat macam ni, senang aja mereka sebut macam tu. Akan tapi bagi kita seorang mukmin, kita tak sedap mengatakan Muhammad sahaja. Betul tak? Kita tak sedap mengatakan nama Muhammad saja. Tak. Akan tapi kita akan menyebut baginda Nabi dengan gelaran yang Allah bagi kepada baginda sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita mengatakan Nabi Allah atau baginda Nabi. Betul tak? Orang Melayu kita guna kalimat baginda untuk menunjukkan penghormatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang selari dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, selari dengan perintah Allah untuk kita mentauqir baginda Nabi, menghargai dan menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini tuan-tuan, saya nak berbincang berkenaan dengan salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Di dunia adalah pelbagai kelebihan yang Allah bagi kepada baginda Nabi. Nanti kita akan bincang pada masa-masa yang akan datang. Nah, di akhirat juga, terutamanya nanti di padang mahsyar, banyak pelbagai kelebihan yang Allah bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya syafaat, antaranya maqam mahmud. Maqaman mahmuda adalah satu maqam, satu kedudukan yang paling tinggi yang Allah bagi hanya untuk satu orang saja, dan orang tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagai salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada baginda Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala membagi kepada baginda Nabi satu telaga atau satu tasik yang sangat luas di padang mahsyar nanti. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Haud. Haud ni adalah satu telaga tuan-tuan, satu istilahnya oasis, satu tasik yang sangat luas yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi tempat meminum seluruh umat manusia yang pada saat tersebut tengah berada dalam kehausan. Nah, kalau kita bincang berkenaan dengan apa yang akan berlaku di padang mahsyar nanti tuan-tuan, pelbagai hadis-hadis Nabi menunjukkan bahawa keadaan kita manusia pada saat itu adalah keadaan yang paling susah. Susah kita di dunia ni masih tak susah lagi tuan-tuan. Susah kita di dunia masih tak susah lagi. Kenapa? Masih kita boleh minta orang di sebelah kita. Kalau kita ada ibu bapa, kita boleh minta ibu bapa, mereka akan bantu. Kalau kita ada kawan rapat, kita boleh minta pada kawan rapat, mereka boleh bantu. Kalau kita ada pelbagai orang-orang yang mencintai kita, mereka pun akan membantu kita. Justru kesusahan di dunia, sesusah apapun, sebenarnya dia masih belum susah lagi. Kesusahan yang sebenar adalah kesusahan kita di akhirat nanti. Kesusahan yang sebenar adalah kesusahan kita di akhirat nanti. Sebab pada saat itu tuan-tuan, mereka akan berkata nafsi-nafsi. Orang yang paling cinta kepada kita sekalipun, apabila kita berkata tolonglah bantu saya pada hari ini, mereka akan mengatakan nafsi-nafsi, engkau urusan engkau, aku pun tengah pening dengan urusan aku. Itu istilah dia. Nafsi-nafsi maknanya adalah aku pun dah punya masalah banyak nih, aku tak boleh bantu lagi. Orang yang paling sayang pada kita, istri kita ke, suami kita ke, anak-anak kita ke, cucu kita yang selama ini kita timang-timang, kita sayang-sayang, di akhirat nanti mereka tak akan boleh membantu kita. Nah, apabila dibangkitkan seluruh umat manusia, mereka berada dalam keadaan yang paling susah,
susah luar dan dalam mereka tuan-tuan. Bukan susah luaran saja, dalaman pun susah. Luaran kita merasakan penat, kita merasakan panas sampai berpeluh, dan peluh tersebut akan menenggelamkan kita. Betulkah? Berbagai hadis mengatakan macam tu. Kita akan tenggelam dalam peluh kita masing-masing. Itu luaran kita tuan-tuan. Dari segi dalaman juga kita akan mengalami banyak masalah. Kita bimbang, kita risau, kita khawatir, kita stres. Kenapa? Sebab pada saat kita dibangkitkan, semua manusia ingat apa masalah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang bagi tahu kita, tapi kita sudah merasa pada zaman tu, pada masa tu. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, apabila manusia keluar daripada kubur mereka, mereka mengatakan, ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Betul tak dalam surah Yasin? Jadi setiap orang yang keluar daripada kubur mereka, setiap orang yang keluar daripada liang kubur mereka nanti di akhirat, mereka akan bertanya-tanya, ya wailana man ba'asana min marqadina, celakanya aku, siapa yang bangkitkan aku dari kuburku ni? Lalu tiba-tiba dikatakan, hadza ma wa'adar rahman, ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dahulu. Engkau dulu tak percaya akan ada kebangkitan, inilah kebangkitan. Engkau dulu tak percaya adanya hari hisab, inilah hisab. Allah telah janjikan perkara itu, dan inilah terjemahan daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Justru tuan-tuan, setiap orang yang keluar daripada kubur mereka di padang mahsyar nanti, mereka sudah tahu ini hisab. Ini adalah saatnya kita akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teringat-ingat semula. Kita akan teringat-ingat semula apa yang pernah aku lakukan dahulu. Dan pada saat itu tuan-tuan, semua berada dalam depan mata kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, semua perkara teringat dalam pikiran kita. Masya Allah. Kalau kita dulu lahir di dunia tuan-tuan, kita tak ingat apa-apa, betul tak? Waktu pertama kali kita dilahirkan, keluar daripada rahim ibu kita, kita tak ingat apa-apa. Tapi apabila kita dibangkitkan semula nanti di akhirat, keadaannya berbeza. Kita akan ingat semua yang berlaku dan apa yang pernah kita buat di dunia. Kalau baby kan, baby tak ingat apa-apa, apa yang berlaku dalam perut, ya, itu di dunia. Akan tetapi di akhirat tak macam tu. Kita bangkit dalam keadaan manusia yang dewasa, dalam minda yang sempurna, dan memori kita sangat-sangat kuat. Kita teringat apa yang pernah kita lakukan. Nah, justru kita akan rasakan bimbang, takut, risau. Apalagi di depan kita sudah diperlihatkan api neraka yang menyala-nyala, yang siap untuk menyambut setiap orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Kita takut tuan-tuan, sangat-sangat takut. Nah, pada saat itulah kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai terjemahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah bagi dan utus baginda Nabi untuk bawa rahmat. Begitu juga di akhirat Allah mengutus baginda Nabi dan menjadikan baginda Nabi sebagai saluran untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Nah, pada saat itulah kemudian baginda menawarkan syafaatnya, dan pada saat itulah kemudian tuan-tuan, salah satunya adalah diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah haud, sebuah tasik, sebuah sungai atau oasis tuan-tuan. Kalau kita di padang padang pasir yang panas dan terik,
Kalau kita jumpa tempat air, kita sebut dia oasis kan. Begitu juga padang mahsyar, tempat yang sangat panas, tempat yang sangat terik, tapi pada saat itu Allah jadikan sebuah oasis yang sangat luas dan dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kehausan dan melepaskan siksaan yang tengah dihadapi oleh sebagian manusia di atas padang mahsyar ni. Nah, sedikit kita nak bincang berkenaan dengan oasis atau haud, telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha fala yazma'u abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga milik aku di akhirat nanti luasnya adalah seluas perjalanan 1 bulan. Jadi luas tasik baginda Nabi ni tuan-tuan lebih besar daripada tasik daripada sungai-sungai yang ada di Malaysia ni. Jadi sangat luas, sangat lebar, dan luas dan lebarnya tasik baginda Nabi ini adalah seluas perjalanan 1 bulan. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan dikatakan dari luasnya macam dari Madinah hingga ke Yaman. Luas dia dari Madinah hingga ke Yaman. Ma'uhu abyadu minal laban, air tasik baginda Nabi ini lebih putih daripada susu. Jadi air dia sangat jernih, air dia lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan wangi dia lebih wangi daripada kasturi. Kasturi tuan-tuan, untuk makluman, kasturi pada zaman Nabi adalah perfume yang paling wangi. Jadi minyak wangi yang paling wangi pada zaman tu adalah kasturi. Betul tak? Nah, justru Nabi nak memberitahu bahawa air yang ada di tasik baginda Nabi ini lebih wangi daripada semua perfume yang ada di atas muka bumi ini. Terlalu wangi, airnya terlalu jernih, dan baunya pun terlalu wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cawan-cawannya, kalau kita nak minum dari air akan ada cawan-cawan khas yang akan kita guna untuk menciduk air tersebut. Cawan-cawannya, kata Nabi, kanujumis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit kita tak boleh kira, terlalu banyak, betul tak? Justru cawan-cawan yang disediakan untuk minum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terlalu banyak. Jangan bimbang, cukup untuk semua orang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minha fala yazma'u abada. Siapa yang minum daripada seteguk daripada air telaga baginda Nabi, maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi kalau kita minum 1 teguk saja daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat haus tuan-tuan, dalam keadaan yang sangat terik dan sangat panas, kita minum, kita akan rasa sedap, hilang haus tersebut selama-lamanya, sampai bila-bila kita tidak akan haus lagi. Ini maknanya apa tuan-tuan? Air yang ada di telaga baginda Nabi ini, dia menghilangkan kepenatan tubuh kita dan juga menghilangkan siksaan batin kita. Siksaan mental kita hilang, kebimbangan kita hilang, kerisauan kita hilang, dan haus kita pun hilang. Justru ini adalah khasiat daripada air yang terdapat di dalam telaga atau haud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita adalah, telaga ini siapa yang akan dibenarkan untuk minum daripada telaga ni? Siapa yang akan dibenarkan untuk minum daripada telaga ni? Nah, ada seorang ulama tuan-tuan yang bernama
Imam Abdul Wahhab Asy'arani, dia seorang ulama besar di Mesir pada abad ke-10 Hijrah dahulu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa telaga dan sirat telah ditetapkan dalam nas-nas syarak, dan kedua-duanya merupakan perwujudan daripada ilmu dan amal. Jadi tuan-tuan, ada telaga baginda Nabi dan ada juga sirat, titian yang akan kita lalui, betul tak, daripada padang mahsyar menuju ke surga. Dua-dua perkara ini adalah satu, berkaitan dengan ilmu dan amal. Berkaitan dengan ilmu dan amal. Sebab syariat Islam itu sendiri terbagi kepada ilmu dan amal. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, kita ada ilmu dan kita ada amalan juga. Selain kita mengetahui perkara-perkara sesuatu, kita juga dituntut untuk melakukan perkara-perkara sesuatu, betul tak? Jangan kita cuma tahu saja tapi tak buat. Dalam Islam tu tak guna sangat. Ada orang tahu tapi tak buat, betul tak? Yang penting adalah kita tahu kemudian kita buat, sebab ilmu dan amal selalu berkaitan satu sama lain. Lalu beliau mengatakan, maka sesuai dengan banyaknya seseorang meminum ilmu syariat, maka sebanyak itu juga ia akan meminum air daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan ni? Sebenarnya telaga ni adalah perwujudan daripada sunnah dan daripada ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini di dunia ni. Siapa yang di dunia dia ambil banyak ajaran baginda Nabi, dia ambil ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi daripada ilmu syariat, maka sebanyak itu juga yang akan dia minum nanti daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin nanti di dalam di padang mahsyar ingin dapat minuman sebanyak-banyaknya, ya, kita nak menciduk sebanyak-banyaknya, maka saat ini peluang untuk kita mengambil ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak yang kita pelajari daripada hadis Nabi, makin banyak yang kita pelajari daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar juga dan semakin banyak juga air yang akan kita minum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Sebab sekali lagi telaga ni adalah perwujudan atau perlambang daripada sunnah dan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kita di dunia. Ada sesetengah orang tuan-tuan, kalau kita ajarkan hadis dia tak minat. Ada setengah orang yang kalau kita sebutkan sunnah dia tak minat. Dia berpaling, dia tak nak mengaji, dia tak nak belajar Al-Quran misalkan. Dia tak nak mengetahui dan menggali Al-Quran ketika di dunia. Maka orang yang macam inilah yang nanti di akhirat, semakin sedikit yang dia tahu tentang ilmu agama, semakin sedikit yang dia minum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ada masih banyak peluang pada hari ini. Kita masih banyak peluang pada hari ini untuk memastikan bahawa ketika nanti kita di akhirat, ketika orang ramai tengah berada dalam kehausan, orang ramai ketika berada dalam kesusahan, kita masih boleh tersenyum karena telah menciduk dan meminum sebagian daripada air baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya apa? Bagaimana kita boleh melakukan perkara tersebut adalah dengan memanfaatkan masa yang ada di dunia ni sekarang ni. Manfaatkan apa yang ada di dunia ni. Kita masih ada usia dan peluang Allah bagi. Peluang dan usia yang Allah bagi untuk mempelajari ilmu syariat. Jangan tuan-tuan minat kita kepada ilmu agama secukupnya. Bimbang nanti kita minum pun secukupnya juga. Betul tak? Jangan kita cukup-cukup saja. Yang penting Ustaz, saya boleh baca Al-Quran alif ba ta saja. Yang penting saya boleh berwudu lalu salat. Yang penting saya tahu yang wajib-wajib saja. Cukup ke tak cukup? Ya boleh, cukuplah.
InsyaAllah cukup-cukuplah tu perkara tu tuan-tuan. InsyaAllah cukup-cukup. Cuma setakat kita nak lepas kewajipan saja, cukup insyaAllah. Akan tapi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan perkara yang lebih tinggi lagi, kalau ingin tuan-tuan mendapatkan darjat yang lebih tinggi lagi, kita ingin mengambil air daripada telaga baginda Nabi lebih banyak lagi, maka tuan-tuan mesti menambah lagi minat kita kepada ilmu agama ni. Ilmu agama ni perlu kita dalami. Ilmu agama ni perlu kita tingkatkan minat kita dan ilmu kita berkenaan dengan agama dan syariat baginda Nabi, agar lebih banyak lagi, lebih banyak ilmu yang kita dapatkan, maka lebih banyak lagi peluang kita untuk meminum daripada telaga baginda Nabi yang sangat indah dan manis airnya dan wangi wangi baunya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga menggalakkan kita untuk belajar ilmu agama lebih tinggi, tuan-tuan. Jadi saya nak galakkan pada tuan-tuan sekalian, selain kita mendengarkan ceramah agama di dalam masjid misalkan, selain kita mendengarkan ceramah agama di TV, di radio dan di pelbagai media-media sosial lainnya, saya nak galakkan tuan-tuan untuk mendapatkan bacaan-bacaan buku-buku tertentu. Betul tak? Saya nak tuan-tuan kalau boleh ada satu perpustakaan pribadi kita yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bacaan kita di rumah, yang kita baca untuk diri kita, kita baca juga untuk anak isteri kita, kita baca juga untuk ahli keluarga kita. Setiap kali kita berbincang kepada anak isteri kita, yang kita bincangkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berbincang dengan mereka, yang kita bincangkan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan adab Nabi macam ni, kita ceritakan sirah Nabi macam ni, kita ceritakan akhlak Nabi macam ni. Semakin banyak kecintaan kita kepada hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah peluang kita untuk menciduk lebih banyak daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi semakin banyak lagi, tuan-tuan. Nah, kembali berkenaan dengan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke dalam telaga baginda Nabi nanti ini berjuta-juta, sebab seluruh manusia dibangkitkan sejak zaman Nabi Adam hingga generasi terakhir umat manusia sebelum kiamat. Mereka berada dalam satu tempat yang disebut sebagai mahsyar, tempat yang sangat luas, tempat yang sangat lebar. Mereka berada di tempat tersebut. Bayangkan tuan-tuan, apabila kita berada dalam keadaan yang sangat panas ini, panas dan terik, tiba-tiba kita nampak ada air yang siap untuk diminum. Betul tak? Semua manusia tengah kehausan, lalu ternampak ada air, tentu mereka akan mengejar berpusu-pusu untuk mengambil air yang telah tersedia di padang mahsyar tersebut. Soalan, adakah mereka dibenarkan untuk minum semua? Tak. Hanya sebagian daripada mereka saja yang dibenarkan untuk meminum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian manusia yang datang kepada baginda Nabi, lalu kemudian Nabi persilakan mereka untuk minum. Bahkan Nabi panggil-panggil mereka, datang sini, minum daripada air ni. Nah, ada orang yang dipanggil oleh Nabi, dan Nabi mengetahui mereka adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat baginda Nabi akan dipanggil untuk minum daripada telaga tersebut. Ada sahabat Nabi yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana baginda boleh tahu ini umat baginda, ini bukan umat baginda?" Sebab ni jutaan manusia, bilion-bilion manusia. Pada hari ini pun sudah ada berbilion-bilion manusia, betul tuan-tuan. Apalagi nanti di padang mahsyar, bilion-bilion manusia ada di atas padang mahsyar semua. Bagaimana baginda boleh tahu ini umat baginda dan ini bukan umat baginda? Kata Nabi, umat saya ni simple, sangat jelas.
Umat saya ya'ti ummati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umat saya akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, muka mereka berseri-seri, bercahaya, tangan dan kaki mereka pun bercahaya, begitu juga kepala mereka bercahaya. Hal itu adalah karena mereka selalu melakukan wudu. Betul tak? Orang Islam selalu berwudu. Mereka nak solat setiap hari 5 waktu, paling kurang 5 kali mereka berwudu. Justru pada hari di padang mahsyar nanti Nabi boleh kenal, ini umat aku. Muka mereka macam ni, tangan mereka, kaki mereka macam ni. Nabi akan panggil mereka, "Jila jemput, minum, jemput, minum." Mereka akan berdatangan. Ada juga tuan-tuan yang orang nak datang kemudian dihalau oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat menghalau mereka. Mereka dah haus berdatangan, merangkak-rangkak nak minum, tapi apabila nak sampai, malaikat hempas mereka, halang mereka daripada meminum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka ni? Ini diceritakan dalam sebuah hadis, "Yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi fayuhallauna 'anil haud faqulu ya rabbi ashabi fayaqul innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihim al-qahqara." Kata Nabi, ada sekumpulan manusia yang saya kenal. Ini sahabat saya nih, ini orang Islam nih, saya kenal, jemput minum, jemput minum. Tapi apabila mereka sampai, kemudian malaikat halang mereka. Kata Nabi, ya Rasul, ya Allah, ini adalah orang yang saya kenal, umat saya, kenapa dihalang? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tak tahu apa yang mereka lakukan selepas engkau pergi. Dulu ketika Nabi hidup, mereka masih menjadi umat Islam. Tapi selepas baginda Nabi meninggal dunia, mereka kembali murtad. Ada sekumpulan orang yang murtad macam ni. Jadi kemudian apabila mereka datang nak meminum daripada telaga baginda Nabi, malaikat halang mereka. Jadi orang-orang yang akan dihalang daripada telaga baginda Nabi, pertama adalah murtad. Orang-orang yang pernah masuk Islam kemudian keluar daripada agama Islam. Yang kedua, kata para ulama, antara lain Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang menciptakan ajaran bid'ah atau sesat dalam Islam, maka mereka akan dihalau daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah macam Khawarij, macam Mu'tazilah, macam Rafidhah, dan semua penyebaran ajaran-ajaran yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pun akan dihalau daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi, kata Imam Ibn Abdul Bar, orang yang akan dihalau daripada telaga baginda Nabi adalah begitu juga orang yang zalim dan berlebihan dalam ketidakadilan, suka menyembunyikan kebenaran dan terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Jadi walaupun mereka orang Islam tapi zalim, mereka akan dihalau. Mereka juga menzahirkan tuan-tuan, dosa besar, maksiat. Walaupun mereka orang Islam tapi bermaksiat yang besar ni, mereka akan dihalau juga daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru ini adalah menjadi satu pengajaran bagi kita semua untuk sama-sama kita tuan-tuan, berpegang kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan dibenarkan untuk mendapatkan minuman daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, ada sekumpulan manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Inni la bi'uqri haudi azudun nasa li ahli al-Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti saya akan berada di atas, di pinggir, di tepi telaga dan tasik saya ni, saya akan memberi jalan bagi ahli Yaman. Jadi Nabi memberi jalan bagi ahlul Yaman. Saya akan halau semua orang dengan tongkat saya
agar mereka memberi laluan kepada Ahlul Yaman. Apa maknanya nih tuan-tuan? Ahlul Yaman nih, mereka akan menjadi VIP pada hari tersebut. Apabila orang ramai datang, Nabi halau mereka, bagi jalan untuk ahli Yaman nih, bagi jalan untuk ahli Yaman. Biarkan mereka untuk masuk dan minum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita adalah siapa ahli Yaman nih sehingga mereka punya kedudukan yang tinggi nanti di akhirat nih? Kata Imam An-Nawawi, Ahlul Yaman di sini maksudnya adalah kalangan Ansar. Kalangan Ansar ni siapa tuan-tuan? Kita kenal sahabat Nabi, ada Muhajirin dan ada Ansar, betul tak? Ansar ni adalah keturunan daripada Ahlul Yaman, daripada ahli Yaman. Nah justru mereka adalah kalangan yang membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi memerlukan bantuan, mereka memberikan bantuan. Apabila baginda Nabi memerlukan perlindungan, mereka memberikan perlindungan. Apabila baginda Nabi memerlukan orang yang menyebarkan dakwah baginda Nabi, mereka memberikan semua apa yang mereka miliki untuk agama Islam dan dakwah Islam. Nah justru pada zaman tu, pada hari tersebut di padang mahsyar nanti, mereka akan menjadi VIP sebagai balasan bagi perjuangan dan sumbangan yang mereka berikan kepada umat Islam, kepada dakwah Islam dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi peluang bagi kita tuan-tuan pada hari ini. Ini bukan terhad kepada ahli Ansar saja, tapi juga kepada setiap orang yang berusaha untuk memberikan sumbangan dan kontribusi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha untuk memberikan sumbangan untuk dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru siapa yang di antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ingin menjadi VIP nanti di akhirat, apabila orang ramai dihalau, Nabi malah memberikan peluang dan jalan bagi mereka, luaskan jalan bagi VIP nak datang. Kalau tuan-tuan ingin mendapatkan kedudukan tersebut, maka cobalah untuk berjuang bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Bantulah penyebaran agama Allah ni. Bantulah dakwah Islam ni. Siapa yang boleh membantu dengan tenaganya, bantulah dengan tenaganya. Siapa yang boleh membantu dengan keuangannya, bantulah dengan keuangannya. Siapa yang boleh membantu dengan ucapannya, bantulah dengan ucapannya. Yang paling kurang sedikit pun tuan-tuan, apa yang kita lakukan adalah kita ajak orang di sebelah kita untuk datang ke masjid, datang ke pengajian. Betul tak? Itu paling kurang. Kita balik ke rumah, kita jumpa dengan jiran kita, dia sudah lama tak dengar kuliah agama ni, tak pernah datang ke masjid. Kita coba baik-baik cakap ke dia, jom kita datang ke masjid, dengar ceramah, dengar Al-Quran dibacakan, dengar hadis Nabi disampaikan, dengar nasihat diucapkan. Mudah-mudahan dia berubah karena ucapan kita. Itu pun adalah satu sumbangan kecil kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan sumbangan kecil kita tersebut akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mendapatkan peluang tu. Mendapatkan peluang VIP di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tuan-tuan ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Tuan-tuan, sekali lagi, kalau dalam bab agama ni kita tak boleh cukup-cukup. Betul, jangan cukup-cukup. Yang penting saya solat, yang penting saya cukup boleh melakukan solat, boleh wudu. Iyalah, cukuplah kita minum seteguk saja. Tapi kalau nak lebih, sekali lagi, peluang untuk kita menjadi VIP nanti di padang mahsyar, mendapat sambutan daripada baginda Nabi, bukan cuma dibenarkan minum, bahkan disambut oleh baginda Nabi. Orang ramai semua dihalau untuk memberikan tempat bagi kita datang dan minum daripada telaga baginda Nabi. Maka perkara tersebut menuntut pengorbanan kita. Perkara tersebut menuntut usaha kita dan peluang kita dan kontribusi kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masa pun sudah habis. Insya-Allah kita boleh sambung perbincangan kita ni pada masa yang akan datang.
sebagai penutup sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk boleh memberikan sesuatu bagi agama Allah, boleh memberikan sumbangan sesuatu kepada baginda Nabi dan dakwah baginda Nabi, sama ada dengan perkara yang boleh kita lakukan dengan tenaga kita atau apa saja yang kita boleh lakukan. Dengan perkara tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.